kan. Okay. Tak kisahlah kat mana pun. Jadi kalau pembiakan so kita boleh terus agak lah. Ini adalah meiosis. Okay. Jadi kita ada L. Okay, ini adalah apa? Apa tu? Apa tu? Kita panggil tu? Yang macam satelit tu. Cikgu lupa pula dah. Apa dah ni? Centriole. Saja je cikgu buat lupa. Okay, ni adalah centriole. Okay, so awak pun nampak dia punya membran nukleus menghilang. Okay, menghilang, perlahan-lahan menghilang. Okay, centriole dia dah mula pancarkan gelendong. Okay, dia pancarkan gelendong. So gelendong tu nanti akan berfungsi semasa proses metafasa dan juga anafasa lah kan, metafasa, anafasa. Okay. Kemudian kita ada kromosom homolog. Okay, awak nampak dia dah mula berpasangan. Okay, berpasangan. Okay, so dekat sini awak akan jumpa titik silang ataupun kiasma kan, titik persilangan. Okay, di mana dah mula berlaku pertukaran genetik lah. Okay, so ini adalah meiosis. Tu maksudnya maklumat yang awak recall lah, awak recall back kan. Okay, so kita tengok soalan dia. Apa dia nak? Namakan jenis pembahagian sel. Okay, so jenis pembahagian ialah satu markah. Apa? Anyone yang dah jawab? Meiosis. Yes, meiosis lah. Okay, so jenis pembahagian meiosis. So kalau ditanya peringkat pembahagian dan baru awak bagi tahu peringkat dia metafasa ataupun tadi tu profasa 1 kan. So yang ni dia tanya jenis. So jenis kita hanya bahagikan kepada 2 sajalah, sama ada meiosis atau mitosis. Okay, ingat kalau ditanya peringkat, nyatakan peringkat pembahagian tersebut dan baru jawapan dia ialah profasa 1. Okay. 1 ni kenapa 1? Sebab awak nampak dia masih lagi dalam bentuk kromosom homolog. Kalau awak nampak dia dalam bentuk kromosom, awak nampak dia kromatik, maksudnya dia duduk seko-seko je gini. Ni kromatik, maksudnya ini adalah profasa 2. Okay, yang ni awak nampak dia berpasangan, so ini adalah profasa 1. Okay. So kalau soalan tanya peringkat, then jawapan awak yang lah. Tapi yang ni soalan kita dia tanya jenis. So jenis pembahagian kita ada 2, sama ada meiosis atau mitosis. Okay, so take note lah. Jangan careless. Kebanyakan pelajar dia macam confident kan, dia jawab je profasa. Dia macam betul padahal salah. Nombor 2, terangkan perlakuan kromosom yang berlaku dalam gambar ni sahaja yang awak nampak dalam gambar. Jangan bagi jawapan yang awak tak nampak dalam gambar. Okay, so yang dalam gambar ni memang awak nampak apa? Yang paling jelas sekali pada membran nukleus tadi kan, cikgu dah tulis. So awak bagi tahu membran nukleus mula-mula menghilang perlahan-lahan. Membran nukleus menghilang dengan perlahan-lahan. Okay, lepas tu tadi awak nampak centriole. Centriole dia akan mula membentuk gelendong. Mula menghasilkan gelendong. Okay, 2 markah jadi perlakuan kromosom. Okay, walaupun soalan dia perlakuan kromosom, tapi kalau awak tulis membran centriole dia masih lagi boleh terima. Masih lagi boleh terima. Tapi kalau awak nak tepat, awak hanya cerita tentang kromosom sahaja. Contohnya awak kata kromosom menebal dan memendek. Okay. Menebal dan memendek. Cikgu bagi tahu ni sebab cikgu tak tahu nanti tahun awak tu nanti apa dia punya jawapan tu straight ke tak kan. Memendek. Kena je pendek. Memendek. Okay. Lepas tu awak nampak lagi pada kromosom tu dia dah membentuk kromosom homolog kan. So kromosom homolog yang ada pindah silang tu proses dia nama sinapsis kan. Kromosom homolog mula bersinapsis. Ataupun awak tak nak guna perkataan bersinapsis ni, awak kata kromosom homolog
mula melakukan pindah silang pun boleh. Okay. Ataupun awak kata kromosom homolog membentuk bivalent. Dia menjadi bivalent lah. So bivalent tu ialah 4 lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kita panggil ni adalah bivalent. Ataupun istilah lain, dia mula berpasangan. Okay. Dan mula bersinapsis tu merujuk kepada inilah pindah silang yang berlaku antara kromatid bukan beradik. Okay, kalau siapa-siapa lagi ingat, okay, kalau macam ni kita panggil dia kromatid. Okay, kromatid kan. So kromatid yang dua, okay, cikgu namakan dengan kromatid yang satu ni, dia adalah kromatid beradik. Kromatid beradik lah satu dengan dua ni kan. Tapi antara kromatid 3, 2 dengan 3 kita panggil kromatid bukan beradik. Yang mana lupa-lupa tu kita recall balik. Okay, kromatid bukan beradik. Maksudnya pindah silang ataupun sinapsis berlaku di antara kromatid bukan beradik. Okay. Dengan awak confuse pula perkataan-perkataan istilah. Jadi ini adalah kromatid bukan beradik dan kromatid beradik lah. So kalau kromatid beradik tu sebenarnya dia adalah kromosom. Kromatid beradik kita panggil dia juga sebagai kromosom. Okay. Kromosom lah biasa kita panggil satu ni, struktur ni kita panggil dia sebagai kromosom yang terdiri daripada kromatid beradik. Tapi bila dah berpasangan kita panggil kromosom homolog. Homolog ni maksudnya dia dah ada pasangan yang sama gemuk, sama tinggi, sama rendah. Macam yang awak nampak dalam gambar karyotik yang kat bawah ni lah. Okay, karyotik yang kat bawah ni menunjukkan kromosom bila berpasangan. So ni adalah kromosom homolog. So, awak perhatikan sifat dia akan cari yang sama lah, sama tinggi, sama rendah macam tu. Okay. So ini adalah karyotik bagi seorang kanak-kanak dengan mutasi. So boleh agak dah. Kalau keluar je gambar karyotik kan, awak mesti dah boleh agak. Mesti salah untuk mutasi ni. Kan. Okay. Sebab kita dah pernah jumpa banyak soalan. Itu pentingnya kita jawab soalan lah. Walaupun soalannya cikgu bagi jawapan tapi awak belajar daripada menyalin tu. Itulah cikgu harap-harapnya macam tu lah kan. So memang biologi ni dia lain sikit lah daripada kimia dengan fizik. Kalau kimia dengan fizik, awak memang buat sendiri jawapannya tu kan. Awak betulkan sendiri bila cikgu ni. Tapi kalau biologi memang tak salah lah sebenarnya belajar dengan skema jawapan. So melalui belajar dengan skema tu awak boleh biasakan dengan jawapan yang betul lah. Bila awak dah dah selalu buat latihan, awak akan ingat jawapan tu sebab awak dah pernah jumpa. Okay, kalau cikgu dulu pun, kalau tanya cikgu macam cikgu belajar bio, cikgu selalu cakap kan, mula-mula cikgu faham dulu, mula-mula cikgu baca. Okay, bila cikgu baca, cikgu cuba fahamkan. So cara cikgu nak kukuhkan kefahaman tu, cikgu akan bagi output. Kalau cikgu suka bercakap, so cikgu akan cakap lah. Kalau awak tak suka bercakap, awak suka tulis, awak tulis lah. Okay, tak kisah mana satu. So bila dah faham, awak dah output, awak akan ingat secara automatik. So awak nak uji ingatan awak tu betul ke tak? Awak latih to be lah. Okay. So latih to be ni boleh buat dalam kedua keadaan. Sama ada awak baca esei tu sendiri, awak baca esei daripada skema jawapan. Contohnya kalau soalan bahagian B kan panjang kan. Okay, sambil-sambil awak baca esei tu, awak cuba buat sendirilah. Awak buat sendiri, awak karang balik jawapan tu. Tapi awak boleh tengok skema. Okay, belajar melalui skema pun diterima lah. Maksudnya kita belajar melalui peniruan. Bukan nak suruh tiru macam kalau awak hafal, bahaya sebab nanti bila soalan keluar sikit, dia bagi soalan, yalah kononnya aplikasi ke KBite ke, tapi sebab awak hafal, awak akan tak ingat.
So kena faham. Kan? Okay, so bila awak dapat karyotype ni adalah mutasi kromosom lah. So kalau kromosom tu awak ingatlah yang gen-gen sindrom tu. Kita ada banyak benda kan, banyak jenis sindrom kan. Sindrom Turner, sindrom Klinefelter, Cryo-CAT, apa semua tu. Ini balik. Okay, so memang nak memang kena ingat lah. Tak adalah cikgu kata awak faham apa, awak tak ingat. Mesti kena ingat punya lah. Memang belajar macam tu kan. Memang awak kena ingat. Tu macam maksudnya ingatan tu adalah fakta ya yang awak dapat daripada baca buku ataupun pengajaran cikgu. Okey. Kalau tak ada input macam mana nak output kan? Kepala kosong, tak ada apa-apa. Input ni tak ada. Input ni kosong, tak ada. Kosong. So macam mana awak nak output apa? Awak nak output apa kalau kosong? Sebab itulah awak perlukan input. Input tu melalui pembacaan ataupun melalui cikgu lah. Okey. Okay, namakan penyakit genetik. Mesti dia tanya penyakit punya. Jadi awak akan tengok karyotype ni, awak tengok apa yang berbeza kan. So dah nampak lah dekat sini. Okay, so dia namakan penyakit. Tak ada penyakit lain lah. Penyakit apa? Sindrom. Sindrom apa? Malas nak tekan speaker. Sindrom Down. Okay. Nombor 2. Terangkan bagaimana struktur L dalam rajah 3.1 menyebabkan penyakit genetik yang dinamakan di 3B1. Dah agak dah. Cikgu semua dah agak. Jadi struktur L tu tadi ialah gelendong kan. Jadi kegagalan pembentukan gelendong oleh apa tadi tu? Centriole tu akan menyebabkan kromosom gagal berpisah. Betul tak? Sebab cikgu dah terangkan awal-awal tadi. Okay, ini adalah centriole, ni adalah gelendong. So gelendong ni nanti dia akan tarik kromosom kan. Okay. Bila dia mengecut, so dia yang akan tarik kromosom. Dia yang akan tarik. Okay. So dia yang akan tarik kromosom supaya berpisah. Okay, berpisah. So bila gelendong ni kecil, dia memendek, dia jadi pendek, dia akan tertarik lah. Tertarik ke kutub yang bertentangan semasa dalam proses anafasa 1 ataupun anafasa 2. So gambar yang cikgu lukis ni adalah anafasa 2 lah sebab cikgu lukis kromatin. Cikgu lukis kromatik. Okay, ni adalah kromatik. Yang berpisah ialah kromosom. Kromosom berpisah, kromatik ditarik ke kutub bertentangan. Ayat dia macam tu. Semasa anafasa 2, kromosom berpisah. Okay. Apa yang ditarik? Kromatik. Kromatik ditarik ke kutub bertentangan. Okay, ke kutub bertentangan. Berbeza dengan anafasa 2. Kalau anafasa 2, okay, cikgu buat kat sini Anafasa 2, siapa yang berpisah? Kromosom homolog yang berpisah. Cikgu buat KH Kromosom homolog yang berpisah. Siapa yang ditarik ke kutub bertentangan? Kromosom yang ditarik ke kutub bertentangan. Okay. So lukisan cikgu ni menunjukkan anafasa 2. Tetapi balik kepada soalan kita tadi, dia tanya struktur L. So struktur L kita dah identify sebagai gelendong. Gelendong ke gelendong? Tahulah, gelendong. Menyebabkan penyakit genetik, yang ni lah kan. Okay, sebab kita belajar itu, apa nama dia? Tak disjungsi. Istilah dia adalah tak disjungsi. Okay, yang berlaku sama ada pada anafasa 1 ataupun anafasa 2. Salah ni. Anafasa 1 atau anafasa 2. Okay, so apa yang dia nak ni? Okay, dia nak terangkan bagaimana struktur L menyebabkan sindrom Down.
markah 3. Okay, markah 3. Okay, senang je. Awak mula sahaja dengan struktur L, iaitu awak kata struktur L. Awak tak nak namakan pun boleh. Awak nak namakan pun boleh. Awak nak namakan struktur L, awak nak namakan gelendong pun boleh. Yang penting ayat dia ialah gagal terbentuk. Okey. Tu punca dia yang utama. Struktur L gagal terbentuk. Okay, menyebabkan. Okay, awak nak sambung ayat. Awak kata menyebabkan. Okay, kromosom. Dia guna homolog pun boleh. Homolog gagal berpisah. Ataupun awak guna perkataan tak disjungsi. Okay. Kalau awak nak cakap kromosom sahaja pun boleh. Okay. Macam yang cikgu cakap ni lah. Awak nak kata menyebabkan kromosom gagal berpisah. Ataupun awak kata kromosom homolog ataupun awak kata kromosom. Kromosom homolog gagal berpisah. Okay. Semasa, nyatakan dia punya peringkat mana. Semasa anafasa 1 untuk kromosom homolog ataupun anafasa 2 untuk kromosom sahaja. Okay. Dah lah 3. Dah dapat dah? Boleh dah tu dapat 3. Yang penting cikgu akan tanda gagal terbentuk. Yang kedua yang ni, kenapa dia gagal terbentuk? Sebab tak disjungsi. Yang ketiga dia punya fasa dia. Okay, ataupun awak nak tambahan. Okay, menghasilkan. Okay, akibat akhir dia. Okay, akibat akhir. Menghasilkan gamet yang mempunyai lebih kromosom. Gamet yang mempunyai lebih 1 kromosom ataupun menghasilkan menghasilkan 24 kromosom. Okay. So, apabila gamet yang lebih tu disenyawakan, apabila gamet tersebut disenyawakan oleh gamet yang normal, maka zygote dengan bilangan 47 kromosom. Okay, so kalau yang normal ialah 46. Normal ialah 46. So sindrom Down kita akan dapat 47. Okay, ini adalah bilangan kromosom. Tapi kalau pasang, okay, bilangan kromosom lah. Kalau dalam gamet, okay, akan dapat kalau normal kita ada 23. Yang ni dia ada 24. Okay. Okay, cikgu recall balik untuk tajuk ni. Okay, maknanya sekarang ni, okay, induk, okay, ayah, okay, bapa dengan ibu. Okay, bapa dia ada kromosom dia ialah 20. Katakanlah bapa normal kan 20. Berapa? 20, 23, 22 tambah XY. Ibu 22 tambah XX.
Okay. Lepas tu, so kita ada gamet. Okay. Bapa kita cakap, alah cikgu ni. Dulu 46. 46. 44. Tambah XY. 44 tambah XX. Okay. So dalam gamet dia akan dapat 22 tambah X dengan 22 tambah Y. Okay. Katakanlah tak disjungsi berlaku pada ibu. Okay, so ibu akan dapat 22 tambah X. 21. Kita nak buat contoh ibu yang mutasi kan. 22, 21 tambah X. Pula 21. Sama lah 22 juga. Yang ni dia akan dapat 23 tambah X. Betul lah 21 tambah X. Okay Jadi 23 tambah X sudah lebih kromosom pada gamet. Okay, so bila persenyawaan jadi 43. Yang ni akan dapat kurang lah. X. 45. Yang ni akan dapat 43 XY. Semua anak dia tak normal ke? Kejap. Cikgu dah tak ingat dah. Cikgu rasa yang ni. Okey, jadi yang ni 22 tambah X juga. Yang ni yang tak normal 1 je. Sebab dia berlaku mutasi. So ada tambah 1. Pada kromosom dia jadi 23. Macam tu. So dia akan dapat 44 tambah XX. Okay, so dia akan dapat zygote yang kurang kromosom. 22, 23. Betul ke cikgu punya gamet ni? Betul dah kan? 22 tambah X, 22 tambah Y. 22 tambah X, yang ni ada penambahan jadi 23 tambah Y. Kenapa ada 24? Betul lah 24 lah, 23. Ni 23, so dia tambah yang satu jadi 24. So yang ni 23, so yang ni 23, yang ni 23. Yang ni 46, yang ni 46. Okay. So dia dapat hasilkan zygote. Dia punya 45, 46, 47. Okay. So bilangan zygote dia adalah 47 kromosom. 47 ni merupakan bilangan kromosom. Dia menghasilkan zygote yang dapat bilangan kromosom 47 lah, iaitu sindrom Down.
Okay, faham tak ni? Cikgu ni kadang-kadang lupa juga. Okay. Boleh eh? Boleh. Okay. Tu yang cikgu nak menunjukkan. Yang ni sebenarnya ayat yang ni. Ayat yang dia kata kromosom homolog gagal berpisah menghasilkan gamet yang mempunyai lebih satu kromosom. Yang ni. Yang rujuk kepada yang ni lah cikgu lukis ni. Menghasilkan gamet yang lebih satu kromosom. Iaitu 24. So kalau kita lukiskan dia punya gamet dalam dia punya ovum tu. Dalam ovum dia ada 24. So dia ada 24 bilangan kromosom. So datang sperma ni normal lah. Sperma ni 23. So bila datang sperma yang 23, bila persenyawaan, so hasilkanlah zygote yang bilangan kromosom dia 47. Okey. Gitulah. Ayat ni hasilkan gamet yang mempunyai lebih satu kromosom, seterusnya menghasilkan zygote yang mempunyai bilangan 47 kromosom dia. Okey, settle. So kena faham konsep, kemudian awak boleh buat ayat. Kalau awak macam tak reti nak buat ayat, awak lukis macam cikgu ni dulu pun tak apa, kemudian awak terjemahkan dalam bentuk ayat. Okey. Sebenarnya muka surat 80. Di belakang muka surat 80 soalan tumbuhan. Soalan tumbuhan. Okay, Raja menunjukkan satu kereta rentas akar eudicot. Okay, eudicot. Eudicot tu maksudnya tumbuhan berkayu lah. Tumbuhan berkayu. Bukannya monocot macam rumput tu, tak. Eudicot tu awak ingat dia macam pokok rambutan. Senang nak bayar orang kata. Okay. Pokok durian. Okay. Namakan bahagian dalam rajah 4.1 yang berfungsi mengangkut makanan. Okey, mengangkut makanan adalah flowerworm kan? Okey, mana bahagian flowerworm? Antara C dengan B. Flowerworm mesti duduk bahagian luar kan? Mana? C ke B? C ke B? So B ialah dalam kan? So B dekat bahagian dalam. So kalau bahagian dalam dia adalah xylem. Okay. So C ni ada duduk dekat bahagian luar. So dia adalah flowerworm. Okay. D ni adalah tissue cambium lah. Okay. A ni ialah rambut-rambut lah. Rambut akar. Rambut akar. Okey, so mengangkut makanan, namakan bahagian mengangkut makanan flowerworm lah. Apa nak kata? C. Okay, kemudian akar tumbuhan ini direndam di dalam larutan berwarna merah selama 3 jam. Bahagian manakah dalam rajah akan berwarna merah? Okay, so konon-kononnya dia rendam dalam air yang warna merah. Okay, so bahagian manakah yang akan berwarna merah? Nama lagi larutan kan. So dia adalah air. So yang mengangkut air adalah xylem. Jadi bahagian manakah akan berwarna merah? Bahagian B lah. Bahagian B. Kenapa? Terangkan mengapa. Okey, 2 markah. Soalan ni berapa markah ni? 2. Okey, terangkan mengapa kerana B ialah xylem yang mengangkut air dan garam mineral. Senang sahaja tak kisahlah dia kata kalau macam hal itu soalan periksa dia bagi tahu kononnya bahagian akar ni gelembung kan. Ingat ke tak soalan ni? Okey, so batang ni gelembung. So awak tanam pokok, lepas tu awak buang dia punya bahagian luar ni awak buang. Okey, awak buang. So kita buang adalah sebenarnya kita buang bahagian flowerworm. Kan yang mengangkut makanan. Jadi makanan dia datang daripada atas. Hasil daripada fotosintesis kan. So
Fotosintesis dia dijalankan dekat mana? Dekat daun. Dekat daun. Jadi logiknya makanan tu ataupun glukosa daripada daun dia akan diangkut ke seluruh bahagian badan. Bahagian badan pokok lah, bahagian akar, daun, pucuk apa semualah. Jadi dalam kes yang ni, glukosa yang dihasilkan dekat daun tu semasa fotosintesis dia akan diturunkan ke bawah, akan diangkut ke bawah. Tetapi bila disampai dekat bahagian bawah ni, bahagian flowerworm telah pun dibuang. Flowerworm dibuang. Jadi bila bahagian flowerworm dibuang, maka glukosa daripada atas tidak boleh turun ke bahagian akar. Okay. So glukosa awak kata tak sampai pada bahagian bawah. Tak sampai bahagian bawah ataupun awak kata glukosa berkumpul di bahagian luar. Itu di bahagian flowerworm. Menyebabkan dia menjadi bengkak macam ni lah. Menyebabkan dia bengkak. Ini pun antara salah satu contoh dia nak apply pengetahuan awak tentang kedudukan flowerworm dan xylem. Okay. Jadi yang soalan yang ni dia nak uji kefahaman awak tentang kedudukan xylem. Okay, so bila awak tahu kedudukan xylem dia adalah di tengah sebab dia bahagian yang penting, so dia mesti duduk bahagian dalam. Lepas tu dia konon je lah, dia bagi tahu kononnya letak dalam larutan yang berwarna merah. Okay, bahagian mana yang akan jadi warna merah? Xylem tu lah. Bila awak kerat ni buat keratan rentas, okay, katakanlah pokok ni tadi kan rendam dalam ni. Okay, lepas tu buat keratan rentas, kau potong. So boleh nampak dekat tengah-tengah bahagian batang tu ada warna merah lah. So itu adalah xylem. Senang je. Okay. Jadi kalau cara ni pun boleh digunakan untuk mengenal pasti mana xylem, mana flowerworm. Contohnya kan dulu kan masa form 3 dulu awak buat rendam kubis kan. Okay, awak rendam kubis dalam larutan dye, letak dalam larutan warna pink kan. Lepas tu lepas beberapa hari awak nampak kubis ni dah mula warna pink. Jadi kalau awak perhatikan betul-betul pada urat kubis ni, okay, awak boleh nampak bahagian yang berwarna. So bahagian berwarna tu kita boleh assume itu adalah bahagian xylem. Xylem. Je xylem Melayu. Okay, xylem, Z-I. Senang je Kadang-kadang awak nampak urat-urat ni je yang warna pink. Yang bahagian daun dia tu tak warna pink. Itu menunjukkan bahagian xylem dia je lah yang orang kata terima warna tu dengan banyaknya, dengan pekatnya lah. Bila dia dah edarkan dekat keseluruhan bahagian daun yang lain tu, dia dah kurang lah sikit warnanya. Okay, yang melekat tu. So ini pun eksperimen ni pun boleh digunakan untuk mengetahui fungsi xylem ataupun kedudukan xylem dan flowerworm. Kalau yang bengkak-bengkak ni, yang tu eksperimen untuk menunjukkan kedudukan ataupun fungsi flowerworm. Okay, so dua eksperimen ni lah biasanya yang dia buat ataupun soalan tanya. Okay, kita pergi soalan C. Okay, Raja menunjukkan tisu B dan tisu C yang terdapat dalam batang eudicot. Okay, so batang pula lah. Okay, so apa dia tanya? Terangkan mengapa tisu C mempunyai bilangan mitokondria yang banyak. So kita dah tahu dah bila mitokondria je mesti kita akan ingat tentang tenaga kan. So mitokondria tu fungsi dia untuk hasilkan tenaga. So persoalan dia kenapa banyak? Kenapa banyak? Mitokondria untuk hasilkan tenaga. Persoalan dia kenapa banyak ada pada tisu C berbanding tisu B. Kalau tisu B kita nampak memang tak ada mitokondria ataupun organel-organel yang aktif kan. Tak ada sangatlah organelnya. Dia lebih banyak dia banyak sel-sel yang dah mati lah. Okay, kenapa? Kenapa? Untuk mengangkut bahan organik. Mengangkut bahan. Okey, mula-mula tu kena tanya mitokondrion. Apa fungsi dia? Menghasilkan tenaga. Yang tu dulu nombor 1. Mitokondrion hasilkan tenaga. Okey, barulah untuk tu. Untuk apa? Yang awak cakap tadi. Angkut bahan organik. Untuk angkut bahan organik. Untuk angkut
Bahan organik. Okey, bahan organik ni umum. Cuba kita perincikan. Contohnya apa? Sukrosa. Boleh. Sukrosa, glukosa, glusuk ataupun awak simpulkan awak kata dia adalah nutrien. Okay. So sasahlah kita boleh agak tisu C ni sebenarnya adalah phloem berbanding tisu B. Tisu B dia tak perlu banyak sangat sebab dia nak kena ada ruang kosong untuk masuk air, untuk angkut air kan. Kalau tisu phloem ni dia perlukan mitokondria lah sebab dia nak angkut nutrien tu turun ke bawah ataupun pergi ke atas kat bahagian organ dia lah, daun ke pucuk ke. So dia perlukan tenaga. Jadi 2 markah awak bagi tahu fungsi mitokondria tu apa. Lepas tu untuk apa. Okay, boleh lah tu. Okay, so kita pergi soalan sebelah 81 . 81, apakah kepentingan translokasi? Okay, so dah boleh agak dah. Macam soalan sebelah tu tadi, dia tanya tentang pengangkutan bahan organik ataupun pengangkutan nutrien kan. So istilah dia adalah translokasi. Pengangkutan nutrien ataupun garam mineral lah. Garam mineral biasa dengan air, nutrien lah. Pengangkutan nutrien kita panggil dia translokasi. Okay. Kalau proses kehilangan air, kita panggil dia apa? Transpirasi. Dia dalam tumbuhan dia sama ada translokasi ataupun transpirasi. Kalau fotosintesis tu, awak tahulah proses penghasilan makanan kan. Tapi yang ni proses pengangkutan lah. Proses pengangkutan dalam tumbuhan. So kalau dia pengangkutan nutrien, dia adalah translokasi. Kalau dia pengangkutan air, dia adalah transpirasi. Okay, 2 ni . Okay, soalan sebelah dia tanya tentang translokasi. Apakah kepentingan translokasi? Siapa nak jawab? Translokasi pengangkutan nutrien. Apa pentingnya kita angkut-angkut nutrien tu untuk apa? Untuk 1 markah aja. Mengangkut untuk apa? nutrien dari tumbuhan ke bahagian lain. Okey, untuk apa? Pertumbuhan. Yes, yang tu point dia. Angkut nutrien ke bahagian tumbuhan lain. Ni tak ada markah lagi ni. Okay, yang ni kenapa dia tak ada markah? Sebab ni adalah fungsi. Fungsi translokasi. Bukannya kepentingan. Gitu . Jadi dia nak penting. Kenapa dia penting pengangkutan nutrien ke bahagian tumbuhan lain ni? Dan barulah jawapan yang satu patah perkataan tu je. Untuk pertumbuhan. So kalau tak ada translokasi tu, pokok ni daripada anak benih ni, dia tak akan jadi pokok yang besar. Kalau tak ada translokasi. Okay, so soalan ni dia minta penting. Kenapa dia penting? Bukan dia tanya fungsi translokasi. Jadi bahagian atas ni tak ada markah. Yang ni adalah markahnya. Okay, nampak macam senang kan? Rupanya ramai juga yang akan hilang markah. Okay, tak apa, kita belajar . Nombor 3, apakah kepentingan mempunyai pelbagai jenis penebalan lignin dalam tisu B? So kita tahu tadi tisu B ni dia adalah phloem, so dia mesti dilindungi. Awak fikir logik lah kan. Dalam ni ada makanan, ada nutrien banyak. So dekat luar dia ni, awak kan kalau bawa nasi dalam Tupperware, mesti nak tutup, lepas tu awak balut lagi. Tak adalah balut, letak plastik kan. Lepas tu dalam plastik tu awak letak beg lah lagi, dalam beg lah lagi. So banyak dia punya perlindungan dia tu. Memang logiknya memang penting lah lignin ni supaya dia makanan dalam ni ataupun nutrien dalam ni tak semudah-mudahnya hilang, rosak ataupun kalau ada serangga duduk menempel kat sini, susahlah sikit dia nak tebuk
lignin ni sebab dia lignin yang tebal kan. Sebab dia kan nak hisap nutrien yang ada dalam batang pokok. So lignin ni berfungsi untuk melindungi tisu, xilem ataupun apa lagi? Selain daripada dia melindungi, dia bagi apa? Dia bagi perlindungan. Satu dia lindung xilem tu lah. Dia lindungi xilem supaya dia punya nutrien tu tak hilang kan, tu pun tak rosak. Yang kedua dia sebenarnya bagi sokongan mechanical pada xilem tu lah, supaya xilem tu tak mudah rupture, tak mudah runtuh, liuk letuk macam tu. Tak. So awak ingat je kalau lignin ni tak kisahlah dia ada pada batang pokok ke, dia ada pada daun ke, dia mesti salah satu fungsi dia bagi sokongan mechanical. Sama juga nanti kalau daun, kita akan jumpa dia pada daun bakau. Kan? Kita belajar dulu. Kalau pokok bakau, lapisan lignin dia pun tebal. So salah satu dia untuk bagi sokongan mechanical lah. Supaya dia kan duduk tepi pantai kan. Supaya dia punya daun tu tak mudah patah atau hancur lah. Ditiup angin. Macam tu lah. Okay. So yang melindungi tisu xilem satu, memberi sokongan mechanical ataupun awak kata dia bagi kekuatan pun boleh lah. Sama je kekuatan dengan mechanical ni. Okay. Dia macam orang kata baju perisai dia lah. Okay. Lignin tu. Sebab tu lah bila awak tengok tisu B ni. Okay, kita tengok balik. Kalau soalan nanti kan dia akan keluar. Dia akan kadang-kadang dia bagi label dekat sini kononnya ada lignin. So bila awak tahu lignin ni, dia adalah flowerworm lah. Tak payah pergi jauh-jauh. Ingat macam tu je. Lepas tu satu lagi tips dia, awak nampak dekat sini seolah-olah macam ada nukleus kan. So bila ada nukleus maksudnya ni adalah sel rakan. So sel rakan ni adalah yang ada organ-organ lain lah. So dia adalah hidup lah. Maksudnya dia terdiri daripada sel yang hidup. So dia adalah pun sama, flowerworm. So di samping ada nukleus, dia mesti ada juga mitokondria lah, macam soalan yang ni lah kan. Berbeza dengan xilem. Kalau xilem awak nampak dia simple gini je, dia ada rongga. Lepas tu sel rakan kat sebelah dia pun biasanya yang tak ada sel yang dah mati, macam tu. Sebab dia tak nak banyak sangat organel, sebab dia nak angkut air ni, dia nak angkut air banyak. Kalau ada organel nanti airnya sikit je boleh angkut. Gitulah awak mudah ingat. Okay. So gambar sel ataupun tisu biasa yang famous dalam tumbuhan ni dia bandingkan tisu xilem dengan tisu flowerworm. Okay. Ini salah satu contoh lah. Okay, so cikgu pergi yang last nombor 5. Cikgu pergi laju-laju sikit lah, awak dah 9.30 dah ni. Makanan menjadi lemak yang berbeza. So namakan jenis lemak, yang senang je. Lemak zaitun, lemak minyak ikan. So awak tahulah ini adalah lemak tepung. Minyak ikan, olive fish oil. Mentega, kat bawah ni lemak tepung. Lemak tepung. Atas tu lemak tak tepung. Sebab dia daripada zaitun ni daripada tumbuhan. Okay, even tu minyak ikan ni dia daripada haiwan tapi kita masih kelaskan dia sebagai tak tepu. Berlainan dengan butter dan lemak haiwan ni lah. So ni memang daripada haiwan dua-dua. So dia adalah lemak tepu. Dua perbezaan. Ya, awak boleh cakap M wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Sebab memang awak nampak lah kan minyak tu memang keadaan cecair. Manakala kalau N tu dia lebih suka wujud dalam keadaan pepejal. Pada suhu bilik. Dia nak berapa? Okay, 2. Satu lagi. Okay. Awak boleh bezakan dari segi kandungan kolesterol pun boleh. Okay, kalau M, awak kata kandungan kolesterol dia rendah. Okay, manakala kalau N lemak tepu kandungan kolesterol dia adalah tinggi.
Okey. Boleh? So cikgu akhiri pada muka surat 81. Sebenarnya tuition semalam korang ni, cikgu suruh nak tuition, korang tak ada seorang pun yang balas. Mesti ingat hari Ahad. Tak ada kelas kan sebab dah terbiasa macam tu. Okay, tak apa. Nanti kita ganti hari Jumaat. Boleh? Boleh. Boleh. Kak ada program? Tak ada bagi tahu lagi kan setakat ni. Tapi kalau ada pun nanti kita akan ganti jugalah petang. Mesti kena buat juga tu, tak boleh tu. Kena ganti.